آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Berbahagia fadil sahabat saya, Fadil Ustaz Sayuti, tuan-tuan imam, para pegawai, para kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Halim Shah, para alim ulama, para asatizah, cikgu-cikgu, tuan-tuan, perempuan, adik-adik, anak-anak, para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya dan dengan limpah kurnianya dapatlah sama-sama pada malam ini kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua sentiasa dirahmati dan diridai oleh Allah. Amin. Tuan-tuan, mari kita i'tikaf sekali. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kuliah maghrib kita pada malam ini bertajuk Hakikat Cinta Allah. Hakikat Cinta Allah. Berkata Tuan Guru kita Sayyidul Walid, Tuan Guru Syekh Zahirul Asri hafizahullah ta'ala, kita cinta kepada Allah adalah disebabkan cintanya Allah, bukan kerana cintanya kita. Kerana cinta Allah itu, ia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk hidayah kepada semua manusia. Bahkan ia memilih dan memilih di kalangan manusia untuk seseorang itu hidup dalam hidayah dan kekal dalam hidayah. Maka semestinya bagi kita, orang yang telah mendapat petunjuk hidayah, perlulah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perlulah kita memperbanyakkan doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan petunjuk hidayah itu sehinggalah kita mati dan sehinggalah kita bertemu dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hidayah itu adalah milik Allah. Orang yang duduk serumah dengan Nabi Muhammad pun ada yang tak dapat hidayah, iaitu Abu Talib. Abu Talib ni orang yang sangat kancing dan akrab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cerita pasal Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan cerita pasal Sayyidina Ali, tuan-tuan cerita pasal Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan, orang yang paling akrab dengan Nabi Abu Talib. Tuan-tuan, orang yang lebih awal mengenali Nabi adalah Abu Talib. Tuan-tuan, orang yang paling banyak berkorban untuk Nabi ialah Abu Talib.
Tuan-tuan, orang yang paling Nabi kasihi adalah Abu Talib. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak pilih Abu Talib untuk mendapat Islam, untuk mendapat petunjuk hidayah. Tuan-tuan, ketika mana Abu Talib nak wafat, Nabi datang kepada Abu Talib dan Nabi mengatakan kepada Abu Talib, wahai bapa menakanku, mengucaplah 2 kalimah syahadah. Pasti anak anda akan memberi syafaat kepadamu, wahai bapa menakanku. Tuan-tuan, sampai setara tu Nabi pujuk rayu kepada dia untuk terima syahadat, dia tak terima. Tuan-tuan, maka petunjuk hidayah ni dapat kepada kita, tak dapat kepada orang yang Nabi kasih. Tuan-tuan, tak dapat. Nabi berdoa, tuan-tuan, Nabi meminta kepada Allah, merayu-rayu, wahai Allah, berilah petunjuk hidayah kepada bapa menakanku ni. Sehingga kan Abu Talib dah wafat pun Nabi masih menangis lagi, wahai Allah, kenapa dia tak dapat petunjuk hidayah tu? Nabi terbawa-bawa kesedihan itu, sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu takkan mampu beri hidayah petunjuk kepada orang yang kamu kasih. Kamu kasihkan kepada Abu Talib, betul tak Muhammad? Tetapi aku tidak mengizinkan petunjuk hidayah itu masuk ke dalam jiwanya, walaupun engkau kasih kepadanya. Tuan-tuan, jadi kita syukur sangatlah. Kita bukan siapa-siapa dengan Nabi Muhammad. Kita bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Tuan-tuan, kita bukanlah jiran Nabi Muhammad. Muka Nabi kita tak pernah tengok. Tapi tuan-tuan, Islam tu Allah izin sampai kepada kita. Islam tu Allah izin sampai kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Islam ni sampai kepada orang Melayu, tuan-tuan, dengan cara yang sangat unik, iaitu dengan dakwah. Kalau di negeri Kedah adalah hasil dakwah daripada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekumpulan peniaga-peniaga Arab. Di antaranya adalah Syekh Abdullah Al-Qumari. Kau tengok pandang Tok Syekh kat Gunung Jeran, Syekh Abdullah Al-Qumari, dialah yang mengislamkan raja kita suatu ketika dulu. Tuan-tuan, akhirnya rakyat Kedah seluruhnya memeluk Islam tanpa ada pertumpahan darah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pelik untuk nenek kita dulu. Macam-macam orang datang nak menjajah negara kita. Ada di kalangan mereka yang nak memurtadkan tok nenek kita, tuan-tuan, tapi tak berlaku. Alhamdulillah. Tuan-tuan, bayangkan kalau berlaku, apa nasib kita pada hari ini. Tak payah tengok jauh lah, dekat Singapura. Tuan-tuan, dekat Singapura, apa jadi di sana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu betapa ramai orang Islam, hari ini tinggal di Mindanao. Tu saja. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi kita syukur, dahlah kita dapat Islam. Islam sampai kepada kita dengan tanpa ada pertumpahan darah. Tok nenek moyang kita tak cedera pun dalam keadaan Islam sampai itu. Allahu Akbar. Islam ni sampai dengan cara macam-macam. Saya ingat ada satu orang pakcik itu, dia cerita macam mana dia boleh dapat Islam. Dia cerita, waktu tu saya singgah minum di satu kedai di Selangor. Waktu tu dia mai dekat saya ingat lagi. Dia kata, adik dari mana? Saya kata dari Kedah. Nak ke mana? Nak pergi rumah kakak. Oh, mengajar ke? Ya, saya mengajar lah. Tapi saya main sini bukan sebab nak mengajar. Saya memang dekat sana saya mengajar, tapi sini saya main nak ziarah kakak. Dia kata, saya cerita sikit. Bila dia tengok orang agama ni, dia nak cerita. Ya, sila. Sementara ayah duk siap bungkus teh ais 3 bungkus. Sementara duk siap, dia cerita. Pakcik dulu bukan Islam dia tu. Terkejut saya. Dia kata, pakcik ni mualaf, tapi lama dah lah, 20 tahun macam tu dia kata.
Tapi alhamdulillah dalam tempoh 15-20 tahun ni, dia kata pakcik Islam, pakcik juga berjaya Islamkan lebih kurang 17 orang. Saya terkejut, 17 orang Islam. Ya. Dia kata salah seorang yang saya Islamkan adalah mak saya. Dia cerita dekat saya, adik nak dengar cerita pakcik Islam macam mana? Saya kata nak. Dia kata saya ni Islam, dia kata satu malam saya tidur malam, saya mimpi ada satu orang yang datang kepada saya pakai jubah warna putih, dan dia ajarkan kepada saya beberapa kalimat. Dia kata esok saya pergi cari orang untuk ajarkan Islam dekat saya, sebab saya yakin waktu itu Islam dah sampai dekat saya. Dia kata waktu saya mengucap 2 kalimah syahadah depan satu orang cikgu yang ajak saya Islam, dia kata abang saya panggil saya balik rumah. Orang cerita kata saya Islam, beberapa hari lepas tu abang saya panggil saya balik rumah. Buat apa? Dia kata dia nak jumpa. Bila saya duduk dengan dia, rupa-rupanya dia nak bunuh saya. Dia ambil pisau, dia letak betul-betul dengan leher saya. Dia kata apa? Aku hari ni dah tak ada hubungan lagi dengan kamu. Hari ni kamu akan pisah kepalamu dengan tubuh kamu, sebab kamu Islam. Kamu dah tinggalkan agama asal kamu, agama yang benar. Itu kata abang. Si adik ni kata apa? Abang jangan bunuh saya. Walaupun saya Islam, saya adalah adik abang. Kita akan tetap saudara. Abang adalah abang, saya adalah adik, dan saya tak akan buat perkara yang abang tak suka. Tuan-tuan, abang dia rasa sentak sikit waktu tu. Aku takkan nak bunuh adik aku. Membesar sama-sama, main sama-sama, susah senang sama-sama, takkan aku nak bunuh. Tuan-tuan, dia tinggalkan. Akhirnya dia rela dengan dia Islam. Dan dia kata salah seorang daripada orang yang saya dapat Islamkan adalah mak saya. Dia kata mak saya waktu tu umur dah 60 lebih, dan sempat saya bagi tahu mak masuk ke Islam. Mak dia kata apa? Bukan apa, nanti susah nak masuk Islam ni macam-macam. Kata pakcik itu kata, mak tak payah takut masuk Islam ni, sikit dah. Yang pertama mak mengucap, yang kedua mak tak payah makan babi, yang ketiga mak semayang. Tu cukup lah. Mak dia kata tu je ke? Tu je lah. Peringkat awal, orang kata peringkat awal. Tu je lah. Tuan-tuan, beberapa hari selepas mak dia mengucap 2 kalimah syahadah, mak dia mati sebagai seorang muslimah. Hebat tak? Hebat. Baru masuk Islam 15-20 tahun, 17 orang yang dia berjaya Islamkan. Dan dia dapat Islam sampai tara tu sekali abang dia nak bunuh dia. Tuan-tuan, kita sampai tahap tu tak? Wal'iyadzubillah lah. Allahu Akbar. Islam sampai kepada diri sahabat-sahabat dulu lagi dah susah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Uthman dikurung di dalam satu kandang, tak bagi makan. Khabbab ibn al-Ara diletakkan tubuhnya di atas bara api yang sedang panas. Air yang keluar, lendiran yang keluar daripada tubuh dia itu memadamkan bara api. Tuan-tuan, sampai duduk depan Nabi, wahai Rasulullah, bila nak datang kemenangan, bila nak datang pertolongan Allah, Nabi kata kamu jangan tergesa-gesa. Kamu jangan tergesa-gesa. Umat dulu ujian mereka jauh lebih teruk daripada kamu. Ada di kalangan mereka yang ditanam hidup-hidup, ditarik daripada sikat besi, dibelah tubuhnya menjadi 2. Mereka tidak pun meminta agar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka tidak tergesa-gesa untuk nak minta pertolongan Allah. Mereka sabar atas takdir dari Allah. Tuan-tuan, Khabbab bin Ara ni juga, tuan-tuan, dia perkumpul rambut dia ni. Dia jadi satu kumpulan rambut, ditarik, direntak sampai keluar kulit kepala. Tuan-tuan, Islam nak sampai kat dia pun macam tu. Kita punya unik Islam sampai kepada kita, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ada orang Islam sampai dekat dia ni dengan cara yang pelik juga. Imam Syafi'i pernah cerita, di antara orang yang dia jumpa adalah satu orang yang dapat Islam dengan cara yang pelik. Satu orang tu dia sedang tawaf di Kaabah. Dia sedang tawaf di Kaabah.
Dan pada tubuh dia itu terlihat kata dia ni macam orang-orang Kristian. Adalah tanda-tanda Kristian. Imam Syafi'i duk tunggu, dia habis tawaf, Imam Syafi'i nak jumpa dengan dia sebelum dia memulakan sa'i. Imam Syafi'i panggil dia, "Wahai fulan, kamu sepertinya baru masuk Islam." Dia kata, "Betul, saya baru masuk Islam." "Kamu dulu Kristian?" "Ya betul, saya dulu Kristian." "Macam mana boleh terima Islam?" Dia kata, "Unik Islam yang saya terima. Saya ni," dia kata, diajarkan Islam oleh makhluk yang saya tak pernah nampak. Dia macam binatang." Tuan-tuan, ini cerita orang terima Islam dari makhluk lain, bukan daripada manusia. Dakwah-dakwah kita cakap tak, makhluk lain. Dia kata, dia cerita, satu hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya naik kapal tengah malam. Bila duduk tengah laut, ombak pukul kapal saya sampai pecah. Yang ada waktu tu hanyalah satu papan yang saya boleh berpaut pada papan tu. Sedar atau tidak, saya dibawa ombak sehingga ke satu pulau. Dan saya ingat saya dah mati dah. Dia kata saya dibawa satu pulau. Bila saya sampai di satu pulau, saya tengok di pulau itu ada pokok-pokok yang banyak, buah-buahan yang banyak, ada satu sungai yang cantik. Dia kata mungkin aku akan mati di sini. Sementara aku menunggu mati, lebih baik aku makan dulu, aku minum daripada sungai ini. Dia duduk di atas pokok. Bila malam dia duduk atas pokok sebab dia takut. Dia duduk di atas pokok. Tuan-tuan, tiba-tiba datang, dia dengar satu suara yang berjalan di atas laut. Ini dipetik daripada kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dia jalan di atas laut. Dia tengok ada makhluk jalan daripada atas laut. Dia tengok makhluk tu, dia jadi takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makhluk tu jalan sambil berzikir, la ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahul Mukhtar, Muhammadur Rasulullahil Mukhtar, la ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahil Mukhtar. Diulang-ulang yang tu. Orang tu takut. Kemudian tiba-tiba orang makhluk tadi mendekat kepada orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba makhluk tu kata, siapa kamu? Dia kata, aku satu orang manusia. Dia kata, apa kamu buat di sini? Aku dipukul oleh lautan sehingga aku terdampas orang diri di sini. Orang tu, makhluk tu tanya, apa agama kamu? Tuan-tuan, disebut dalam kitab, bentuk makhluk itu wajahnya ataupun panjang tengkoknya seperti anak burung unta, ataupun anak unta, tengkoknya panjang. Wajah macam manusia, tubuh seperti unta. Cara berjalan dia pelik, datang daripada tengah laut. Pelik kan? Akhirnya orang tu, makhluk tu pun kata dekat dia, apa agama kamu? Dia kata Nasrani. Makhluk tu marah. Dia kata apa? Kalau kamu sekarang kamu rasa kamu tak selamat, yakinlah bahawa kamu tidak akan selamat sampai bila-bila, kecuali jika kamu menerima Islam. Maknanya, kalau kamu sebagai Muslim, kamu tak selamat di sini pun, kamu akan selamat di sana. Tapi kalau kamu kekal dengan agama kamu Nasrani ini, sampai bila-bila, kamu tidak akan selamat. Dia pun tanya, mal Islam? Apa itu Islam? Maka makhluk itu pun sebut, tashhadu an la ilaha illallah, sampai habis, mengucap dua kalimah syahadah. Tuan-tuan, dia mengucap, dia jadi Muslim, dan dia pergi ke Baitullahil Haram. Tuan-tuan, selepas itu lama dia duduk di situ, ada rombongan yang datang, kebetulan dia jumpa dengan dia dan bawa pulang. Balik daripada itulah Imam Syafi'i jumpa dengan dia, nak cerita, kata, ada orang Islam dengan cara yang seperti yang kita tak tengok ni. Macam-macam tuan-tuan. Ada yang mimpinya, ada yang membacanya, ada yang dengan tengok suatu perkara yang pelik. Ada orang yang terima Islam. Baru ni saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jumpa dengan satu orang. Dia cerita, dia kata, saya baru jumpa dengan satu kawan saya yang ditidurkan disebabkan Covid. Dia ditidurkan lama. Dan waktu tu memang dia tak sedap, dia koma. Dan kata orang ni, waktu saya jaga daripada tidur tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia rasa macam baru hidup balik. Dan dia cerita, saya ni dibawa oleh, saya ni ruh saya dibawa naik ke langit. Dia cerita,
Saya lihat sebahagian makhluk yang berpakaian putih, ada yang pakaian hitam. Dia kata memang waktu saya tidurkan tu, saya dengar orang baca Quran, orang baca Yasin, tapi saya tak boleh buat apa. Baru saya faham. Tuan-tuan, kita duduk dalam kubur macam tu. Bila kita duduk dalam kubur, orang baca Yasin dekat atas, orang bagi salam dekat atas, orang hadiahkan pahala, kita dapat dengar tuan-tuan, tapi kita tak boleh buat apa. Sehingga kan kata Nabi, tapak ataupun derapan, bunyian derapan tapak kaki keluarga kita yang akan meninggalkan kita pun kita dengar. Ke depan banyak bunyi, banyak ke depan banyak. Lama-lama ke depan rupanya orang tak akhir nak tinggalkan kita dah. Macam tu tuan-tuan. Allahu Akbar, tak tahu. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Maka Allah bagi Islam dekat kita sebab Dia sayang dekat kita. Tuan-tuan, bila kita dapat Islam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah tanda Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kata Tuan Guru kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan cintanya Allah. Macam saya kata tadi, maknanya bila kita dah pun dapat Islam, kita dah merasa kasih Allah. Sebenarnya kasih itu bertitik tolak daripada kasih Allah dulu. Sejak daripada azali lagi, Allah Subhanahu wa taala peruntukkan beberapa manusia sahaja yang akan menerima syahadat. Tuan-tuan, salah satu daripada orang tersebut adalah kita. Maka Allah dahulu kasih kepada kita. Allah dahulu menghendaki kebaikan ke atas kita. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu tanda Allah Subhanahu wa taala kasih kepada seseorang adalah dengan dia bagi kepada orang tu Islam. Dan tuan syukur tak nikmat Islam? Syukur, alhamdulillah. Jaga nikmat Islam ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk orang itu mendapat petunjuk hidayah, maka Allah mudahkan hati dia untuk terima Islam. Tuan-tuan, saya dengar cerita baru ni. Mak saya cerita waktu dulu ni, masa dia sekolah, ngajar dekat sekolah kebangsaan Kampung Bukit. Di sekolah tu ada orang-orang Siam pun ada yang tak Islam. Dia pun mengajar semualah. Tapi orang-orang Siam ni, agama Buddha ni, mereka muka macam kita. Mereka muka macam kita. Muka sama macam orang Melayu. Cerita dia, satu orang budak tu Siam. Budak tu Siam sungguh, maknanya bukan Islam. Waktu tu cerita dia balik daripada kedai ke apa, dia accident. Dan dia accident, masa tu dia dah nazak dah. Dia dah nazak dah. Allahu Akbar, dia dah nazak dah. Bila dia nazak, orang-orang masjid ni mai kumpul dekat dia buat apa? Mengajak 2 kalimah syahadah. Dia berkata, mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Mengucaplah asyhadu an la. Dia pun mengucap. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya lepas dia mati, yang sambut dia tu orang-orang yang bukan Islam. Baru tahu kata dia ni rupanya hidup bukan Islam, tapi dia mengucap tak. Dia mengucap akhir hayat dia. Maknanya Allah lapangkan hati dia waktu tu terima Islam. Terima Islam. Ada satu video yang sedang viral. Satu orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cerita pasal ayah dia waktu nak mati. Dia kata ayah dia dah berapa hari dah tak boleh nak bercakap dengan baik, tak ada tenaga nak bercakap. Bila mai satu malam tu, ayah dia kata dekat dia, "Abang, ayah dah nak tidur dah. Ayah dah nak tidur dah." Si abang ni pun terkejutlah, sebab si ayah tak pernah pun minta izin nak tidur, tapi malam tu dia minta izin nak tidur. Tuan-tuan, dia minta izin nak tidur. Allahumma salli ala Muhammad.
Dan si abang ni kata, wahai ayah, sebelum ayah pejam mata, sebelum ayah tidur, ayah ikut abang. La ilaha illallah. Ayah dia pun ikut la ilaha illallah. Ayah ucap pula asyhadu an la ilaha illallah. Tuan-tuan, ayah dia boleh mengucap dua kalimah syahadat dengan sempurna, mati. Tuan-tuan, kita ni ilmu nak bagi tuan-tuan. Kalaulah kita ni berhadapan dengan orang yang nazak, tuan-tuan, kita bagi kunci je dekat dia. Bagi dia sebut la ilaha illallah, cukup dah. Dan tuan-tuan, janganlah cakap apa pun, sepatah apa pun dengan dia. Tuan-tuan beringatlah, tuan-tuan jangan jadi orang yang menjadi penyebab orang tadi tak dapat kunci syurga. Kalimah la ilaha illallah adalah kunci syurga. Tak dapat kunci, tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk syurga. Tuan-tuan beringatlah, bila jaga orang sakit ni, janganlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita susahkan dia dengan apa-apa yang lain. Tuan-tuan, jangan duk bertanya dia nak makan ke ayah, nak minum ke ayah. Suap je, nampak keadaan yang kritikal, kena alert, kena berhati-hati. Jangan biar kalimah yang keluarlah daripada mulut dia, mana abang belum balik lagi. Jangan. Tuan-tuan, lebih teruk bila anak dia balik sampai ke rumah, anak dia pula pergi tanya ayah okey ke ayah? Ambil tanya okey tak okey pula. Kawan dah nazak. Ayah kenal dah kacik ni kacik balik ni ayah, kacik balik ni. Ada disebut kacik balik ni pasal apa? Yang si ayah itu dah pun nazak nak kena ucap kalimah yang merupakan kunci syurga. Tuan-tuan ingat tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahumma salli. Dan kalau ayah tadi ini boleh mengucap syahadat dengan kemampuan yang kita tengok dia boleh ucap, itulah paling sempurna sekali mentajdid syahadat di akhir hayat dia. Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang tadi Allah nak dia dapat kebaikan, Allah bagi dekat dia apa? Bagi dekat dia Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Akan tetapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan dia terkeluar daripada orang yang mendapat petunjuk hidayah, Allah jadikan dadanya sempit untuk menerima Islam. Seolah-olah orang yang sedang mendaki ke langit, tidak ada oksigen, tidak mempunyai pernafasan yang cukup. Sempit dada dia. Tuan-tuan ingat tak satu cerita dulu, tahun 1950. Saya tak ada lagi lah, saya pun baca orang duk cerita pasal satu orang budak yang pernah menjadi kekecohan satu ketika dulu. Satu orang yang bernama Natrah. Kisah sedih Natrah, tuan-tuan. Cerita dia, budak Natrah ni, suatu mana Belanda ni menjajah Indonesia, menjajah Jawa Barat Indonesia. Si Natrah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila duduk dengan keluarga dia, Jepun pula datang untuk menjajah Indonesia di Jawa Barat. Dan Jepun ni depa tangkap ayah kepada si Natrah tadi. Maka Natrah duduk dengan siapa? Duduk dengan orang-orang Melayu yang kuat pegangan agama Islam. Tuan-tuan, kuat pegangan agama Islam. Tuan-tuan, membesarlah Natrah ni dengan semayangnya, budaknya baik, baca Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila ayahnya dibebaskan daripada penjara, ayah dia mula cari balik anak dia. Tuan-tuan, cari balik anak dia. Dan bila jumpa anak dia, dia pun nak tuntut hak penjagaan si anak tadi. Tuan-tuan, cerita ni cerita sedih sangat. Sebab dia menceritakan tentang suatu yang sangat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengguris hati-hati orang Islam. Bila mana si ayah tadi balik dan dia nak dapat hak penjagaan anak dia Natrah tadi, tuan-tuan, fight lah di mahkamah. Lawan dengan punya lawan, menang kepada si penjaga tadi. Nama dia Cik Aminah. Menang kepada si penjaga. Tuan-tuan,
Si penjaga Cik Aminah ni juga bangsawan, orang duit banyak. Dia boleh lawan lah di mahkamah tu, dia menang. Maknanya penjagaan itu berpihak kepada dia, hak penjagaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Cik Aminah ni dia orang-orang Terengganu. Dan bila mana berlaku peristiwa yang macam-macam, depa nak ambil nasrah keadaan macam tu macam ni, maka si Allahumma salli ala makcik ni yang nama Cik Aminah ni dia jadi takut. Maka dia kahwinkan Natrah dengan satu orang pemuda yang bernama Mansur Adabi. Kahwinlah. Bila kahwin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kahwin, tuan-tuan, di situlah bermulanya peristiwa yang menyedihkan ni, tuan-tuan. Maka depa kahwin di mana? Di Singapura. Dan kahwin tu pula si Natrah ni umur 13, kahwin bawah umur. Dia ada undang-undang khas. Akhirnya si ayah tadi ni nak menuntut balik yang kata hak penjagaan tadi. Akhirnya lawan. Dia pun firekan begitu begini atas sebab apa? Anak dia dikahwinkan dalam keadaan yang tak menepati undang-undang yang ditetapkan, bawah umur. Tuan-tuan, bila lawan-lawan, kali ni berpihak kepada si ayah. Tuan-tuan, budak tadi Islam selama 13 tahun semayang, tuan-tuan. Budak tadi tu puasa, budak tu pandai baca Quran. Dah kahwin dengan satu orang pemuda yang kuat pegangan agama. Media dikatakan waktu itu media ni dah mula sebarkan bila dia balik di Belanda tu, media dah mula sebarkan gambar-gambar yang dia duduk dengan paderi, duduk dalam gereja, tuan-tuan, dah mula semayang apa. Allahumma salli ala. Jadi orang-orang di Nusantara ni jadi marah sangat. Dia jadi marah sangat bila jadi macam tu. Tuan-tuan, diceritakan bahawa Natrah ni bila dia pulang ke Belanda, tuan-tuan, Allahu Akbar, dia masa tu dia duduk cari masjid lagi. Mana masjid nak semayang? Dia cari telekung, mana telekung nak pakai semayang? Dia mula cari Quran, mana Quran nak baca? Orang-orang sembunyikan benda-benda tu. Tuan-tuan, dia hidup berpuluh tahun dan berlakulah kekecohan waktu tu di Indonesia, Singapura, Indonesia berlaku kekecohan waktu. Sebab apa? Bukan sebab hak penjagaan semata-mata. Yang kedua adalah tentang agama, sentimen agama. Budak yang telah dibesarkan dalam Islam yang baik ini telah berjaya dimurtadkan, wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Natrah tadi ini kekal dengan agama dia sampai akhir hayat dia, mati 2009 tak mengucap. Tuan-tuan takut. Tu tuan-tuan search balik. Tuan-tuan tekan kat YouTube, saya dengar satu nasyid itu dia tulis Al-Wadi. Saya tulis nasyid itu Al-Wadi, pulanglah Natrah. Saya dengar tu nasyid tu dinasyidkan oleh tu ayah kita. Tuan-tuan sedih, tuan-tuan. Dengar balik, ya Allah, dia cerita apa? Tentang satu orang yang murtad, berjaya dimurtadkan, dan cerita tentang bagaimana kesedaran orang-orang Melayu waktu itu tentang agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ni turun di jalan-jalan ni sebab nak tuntut budak itu kembali pulang ke pangkuan Islam balik. Allahu Akbar. Itu cerita dia. Jadi kata Allah, siapa yang Allah tidak mahu untuk dia mendapat petunjuk hidayah, Allah jadikan dadanya sempit untuk menerima Islam, seperti satu orang yang sedang naik ke atas langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata tuan guru kita cinta kepada Allah adalah disebabkan cinta Allah tu dulu, disebabkan pilihan Allah, kasih Allah dekat kita. Walaupun dia belum ciptakan kita, dia dah pun kasih kepada kita. Kerana apa? Kerana dia telah pun memilih kita sebagai satu orang Muslim. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan, maka bila kita jadi satu orang Muslim, apa yang hebat? Apa yang hebat? Hebatlah. Sebab apa yang berlaku dalam hidup kita, kesemuanya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan risaulah apa berlaku kepada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan Islam, apa yang berlaku ada pahala. Walaupun tuan-tuan tak beramal, walaupun kita tak beramal sangat, buat yang wajib-wajibnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bagi makan dekat isteri, bawa balik durian dekat isteri. Tuan-tuan nak bawa balik nasi goreng USA dekat isteri kita. Tuan-tuan, kita bagi makan dekat isteri kita, satu biji nasi itu adalah satu pahala.
Tuan-tuan, banyak tak pahala? Banyaklah nasi yang dia makan. Nabi sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap suapan yang masuk dalam mulut isteri kamu adalah sedekah pahala bagi kamu. Tuan-tuan, orang yang bukan Islam, dia bagi anak dia makan 80 tahun sekalipun, satu biji nasi pun tak jadi pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, keluar sekali cari kasut tak jumpa. Tuan-tuan, kasut hilang adalah satu sedekah dan satu pahala. Kita meniaga punya rugi, tuan-tuan, maka kerugian itu juga menjadi pahala. Kita sabar. Tidak, tuan-tuan, semua jadi pahala. Itu hebatnya Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam meniaga tak jadi rugi, muflis, maka jadi pahala. Orang kafir, orang yang tak dapat Islam ni, biarlah dia susah sepanjang hidup dia pun tak jadi sikit pun pahala. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau kita buat amal soleh, digandakan lagi 10 pahala, lebih daripada tu lagi. Tuan-tuan, orang kafir kematian orang yang disayang tak? Kematian ada pahala tak? Tak ada. Jadi kita nak sedih apa? Kita di kematian orang yang kita sayang, dan kita ada pahala yang besar di sisi Allah. Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang yang kematian orang yang dia kasih dan dia redha dengan ketentuan Allah dan dia sabar, maka wajib baginya syurga. Saya tengok satu video tadi, Datuk Farid Ravi, dia cerita, bila moderator tanya, apa pengalaman Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa pengalaman Ustaz tahun ni raya tanpa ada isteri? Dia pun cerita, dia kata berat nak cerita benda ni. Dia kata benda ni berat bagi saya nak cerita. Yalah, sebelum ni yang memeriahkan suasana di dapur, menyiapkan sahur, menyiapkan makanan berbuka, dia suara dialah yang selalu menyebabkan suasana rumah kita ni jadi meriah. Dia cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan inilah orang yang melahirkan anak saya 6 orang, yang melahirkan untuk saya 6 orang anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu tu dia cerita apa? Apa-apa pun saya terima sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala ni, iaitu pemergian orang yang ayat yang dia sebut tu apa dia? Saya redha dengan ketentuan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pemergian orang yang paling saya percaya. Dia cerita pasal isteri, orang yang paling kenal saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang selalu orang yang menjadi penyebab adanya kekuatan pada saya. Tuan-tuan, nak cerita kata apa? Kematian orang yang kita kasih ini sangat memberikan, sangat memedihkan, tapi ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita sebagai satu orang Muslim, dan kalau kita sabar, wajib bagi kita syurga. Tuan-tuan, maka kata tuan guru kita, bukan kerana cinta kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana cinta Allah itu miliknya Allah. Bila kita dapat buat suatu kebaikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita merasa kasih kepada Allah, merasa syukur atas nikmat Islam, merasa terhutang budi kepada Allah, tuan-tuan, apa yang kita rasakan itu bukan yang tu hakikat dia. Hakikatnya tuan-tuan, Allah kasih kepada kita, dan dia berikan kasihnya itu dimasukkan ke dalam jiwa kita sehingga kita dapat kasih kepadanya. Maknanya maknanya asas kepada perasaan kita, asas kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermula daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, pesanan saya tuan-tuan, kita jagalah iman kita betul-betul. Tuan-tuan, pastikan iman kita sentiasa kuat. Pastikan iman kita sentiasa kuat. Sebab apa? Sebab ketika kita sudah tidak ada apa-apa lagi, maka iman adalah benteng yang terakhir. Tuan-tuan, dah tak ada apa-apa dah, maka iman itulah adalah benteng yang terakhir. Kalau iman pun tak ada, maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, binasalah kita. Binasalah kita.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan iman dan Islam dalam diri kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa mencintai untuk menambah iman, dan dikekalkan iman dalam diri-diri kita sehingga kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengakali nikmat iman sewaktu mana kita akan mengakhiri umur kita pada satu masa yang akan datang suatu hari nanti. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada saya hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.